Khutbah Jumaat dalam bahasa Inggeris akan disampaikan di sebuah masjid yang baru dibangunkan di Kuching. Apa tujuannya? Kita tunggu sahaja bersama Vanessa Mering untuk butiran lanjut. Vi, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Penyampaian khutbah Jumaat dalam bahasa Inggeris akan dilaksanakan di sebuah masjid baharu yang sedang dibangunkan di Jalan Simpang 3 Kuching. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunapeng berkata ia akan memberi peluang kepada umat Islam yang tidak fasih berbahasa Melayu untuk memahami isi kandungan khutbah. Mengambil contoh sebuah masjid di Singapura iaitu Masjid Al-Falah di Orchard Road yang menggunakan bahasa Inggeris semasa menyampaikan khutbah kepada jemaahnya. Beliau mendedahkan masjid yang akan dibangunkan semula itu nanti turut menggunakan bahasa Inggeris. Malah beliau sudah berbincang dengan Jabatan Agama Islam Sarawak baru-baru ini mengenai perkara tersebut. Menurut Premier, masjid sedia ada yang berdekatan dengan sebuah kompleks beli belah di Jalan Simpang 3 itu akan dibangunkan semula dan tanah yang berdekatan telah diambil bagi tujuan pembesaran masjid. Beliau berucap demikian semasa majlis penutupan pertandingan Marhaban peringkat negeri Sarawak di Kuching. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut memaklumkan bahawa jumlah umat Islam di Sarawak meningkat kepada 34% berdasarkan statistik daripada Jabatan Perangkaan pada 2020 berbanding sebelum ini hanya 27 hingga 28% sahaja. Sarawak kekal komited dalam memelihara semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan agama di negeri ini yang merupakan aspek penting bagi menjamin keamanan, kesejahteraan dan kestabilan sesebuah negara. Bercakap dalam sidang media di Kuching hari ini, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu walaupun Sarawak kini telah menjadi contoh terbaik kepada semangat perpaduan di Malaysia, namun negeri ini tidak boleh lalai dalam usaha untuk mengekalkan aspek penting tersebut. Jelasnya, semua pihak yang merentasi pelbagai latar belakang perlu bekerjasama dalam memastikan semangat perpaduan ini terus kukuh bukan sahaja untuk generasi masa kini, malah untuk generasi akan datang. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Tindakan Perpaduan Negeri Sarawak yang dihadiri wakil-wakil daripada kementerian, agensi-agensi berkaitan, badan-badan bukan kerajaan, rumah-rumah ibadah serta ketua-ketua kaum dan komuniti. Selain mengurus tadbir pelbagai program ke arah memelihara dan mengukuh semangat perpaduan di Sarawak, jawatan kuasa ini juga meneliti isu-isu berkaitan dalam masyarakat yang perlu diperbaiki berasaskan dasar-dasar kerajaan selari dengan agenda perpaduan kebangsaan di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Datuk Seri Fatimah turut menyampaikan surat pelantikan kepada Ahli Jawatan Kuasa Tindakan Perpaduan Negeri Sarawak pada sesi 2022-2024. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fatimah berkata Kuching antara bandaraya selamat yang menjadi tarikan kepada pelancong. Sarawak, khususnya di Kuching, menjadi semakin popular dalam kalangan pelancong dalam dan luar negara. Saja pelancong luar, malah pelancong dalaman pun domestik turis yang membuat mereka datang ke sesuatu tempat itu. Ini satu daripadanya ialah keselamatan. Kalau tempat itu selamat, baru kita nak pergi. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian semasa berkunjung di Festival Kuih Bulan Antara Budaya Kuching di Jalan Carpenter. Festival tersebut mendapat penyertaan sebanyak 40% daripada 180 gerai dikendalikan oleh usahawan Bumi Putra. Pada malam Ahad yang lepas, ramai lebih 30,000 pengunjung berbilang kaum mengunjungi festival tersebut. Lebih 10,000 peserta daripada 237 kontingen akan menyertai perhimpunan dan perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak di Padang Merdeka, Kuching Khamis ini. Antara yang terlibat kontingen badan beruniform, Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, masjid dan surau, institusi pengajian tinggi awam, swasta dan pusat kemahiran serta sekolah menengah dan sekolah kebangsaan. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata, perarakan itu merupakan salah satu pengisian sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri tahun ini. Perhimpunan dan perarakan bermula 6.30 pagi, manakala penyampaian hadiah pada 10.30 pagi. Kita juga memaklumkan bahawa ada dua perjalanan perarakan. Satunya perjalanan kita daripada kawasan kampung untuk A yang menyebabkan perjalanan sekitar 4 km lebih bermula di Padang Merdeka.
Dan keduanya perjalanan yang menuju kawasan Bandar Kuching yang melibatkan sekitar 3.7 km. Terdahulu pada 6.30 petang Rabu akan diadakan majlis kesyukuran melibatkan bacaan Yasin, ceramah khas Maulidur Rasul serta zikir marhaban di Masjid Jami' Negeri Sarawak. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka hadir pada kedua-dua majlis. Bagi melancarkan sambutan, Majlis Islam Sarawak turut mendapat kerjasama daripada Pejabat Residen, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta pasukan perubatan. Dalam pada itu, sebanyak 15 jalan dan lencongan akan ditutup di sekitar Bandaraya Kuching pada Khamis ini bagi memberi laluan perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak di Padang Merdeka. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashman Bajah berkata, antara jalan-jalan tersebut adalah Jalan Gambia, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Men Bazar, Jalan Lebuh Wayang, Jalan McDougall, Jalan Muda Hashim serta beberapa jalan utama sekitarnya. Dalam kenyataan medianya hari ini memaklumkan penutupan jalan tersebut akan bermula pada 8 pagi hingga selesai. Orang ramai yang menyaksikan perarakan tersebut dinasihatkan meletak kenderaan mereka di beberapa tempat umum yang disediakan. Ini termasuk di tempat letak kenderaan bangunan Saujana, Plaza Aurora, Dewan Suara Kuching dan Taman Reservoir. Orang awam juga dinasihati untuk tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan agar tidak mengganggu kelancaran trafik selain mematuhi arahan pegawai penguatkuasa bertugas. Lebih 10,000 peserta daripada 237 kontingen dijangka terlibat dalam perarakan yang bermula dan berakhir di Padang Merdeka. Ekoran tiada restoran makanan segera dan pusat beli belah. Pernah 3 orang guru baharu menolak tawaran penempatan pertama di Sekolah Kebangsaan Long Bangak Baram. Pada 2021 dan 2022, SK Long Bangak hanya mempunyai 7 orang guru sahaja bagi mengendalikan 7 buah kelas. Menyatakan situasi itu, Guru Besar SK Long Bangak Michael Osman semasa program Mojing Kenin bersama Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS Datuk Dr. Zahar Ahmad baru-baru ini. Sebab Long Bangak ini 3 orang guru kita untuk penempatan pertama menolak untuk hadir ke Long Bangak. Itu sebab dia ada yang tanya ada KFC kah, ada mall kah, itu di Long Bangak tidak ada, tetapi masyarakat di sini sangat ramah. Kalau yang sampai sini tidak mau balik, macam Cikgu Hize dari Selangor tidak mau balik, masih mau tetap di sini. Namun kini jumlah guru telah meningkat kepada 12 orang guru apabila 5 orang guru telah melapor diri pada 4 September yang lalu. Menurut Michael, SK Long Bangak mempunyai 83 murid kelas perdana dan 6 murid prasekolah dengan peratusan kehadiran setakat ini 90.34%. Sekolah tersebut mempunyai asrama yang dihuni oleh 53 orang murid termasuk 28 orang murid penana. Sekolah itu terletak kira-kira 350 km dari Bandaraya Miri yang mengambil masa 10 hingga 12 jam perjalanan melalui Jalan Balak selain menggunakan pesawat ringan dari lapangan terbang Miri ke perkampungan masyarakat Saban dan Kenyah sebanyak 3 kali seminggu. Sementara itu, isu ketidakhadiran pelajar khususnya pelajar penan disebabkan oleh beberapa faktor termasuk masalah perbelanjaan keluarga bagi membiayai tambang pengangkutan pergi dan balik setiap minggu. Program Mojing Kenin anjuran JPNS itu bertujuan memperkasakan profesional guru dan pemantapan kehadiran murid pribumi khususnya murid penan. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Vanessa Mering, terima kasih atas perincian itu.